Assalamualaikum kelas. Hari ini kita akan sambung dengan pembentangan kita pada pagi ini. Dipersilakan Is untuk membentang tajuk pertama. Kepada doktor, hari ini saya ingin membentangkan tajuk saya iaitu peruntukan lagihan untuk kesejahteraan rakyat. Dalam pembentangan ini saya akan pecahkan kepada dua iaitu peruntukan dan juga agihan. Di dalam peruntukan, saya telah membuat rujukan internet dan memperoleh 3 peruntuk kerajaan. Yang pertama adalah peruntukan untuk kesihatan di mana kerajaan telah memperuntukkan sebanyak 32.4 bilion di dalam bajet belanjawan 2022. Seterusnya adalah peruntukan untuk pendidikan sebanyak 52.6 bilion telah diperuntukkan kepada Kementerian Pendidikan Malaysia dan 14.5 bilion kepada Kementerian Pengajian Tinggi. Yang ketiga adalah peruntukan untuk jaminan kerja Malaysia. Kerajaan telah memperuntukkan sebanyak 4.8 bilion untuk sektor ini. Bagi agihan pula, kerajaan telah memberikan bantuan keluarga Malaysia iaitu sebanyak 8.2 bilion untuk rakyat Malaysia memerlukan. Seterusnya adalah meningkatkan gaji minimum iaitu daripada 1,200 kepada 1,500. Akhir sekali, pakej penti siswa yang boleh dimohon oleh pelajar IPT yang tergolong dalam golongan B40. Sekian daripada saya. Terima kasih. Terima kasih Is. Seterusnya, Chong diminta ke depan untuk membentangkan tajuk kamu. Salam sejahtera kepada doktor. Tajuk hari ini yang saya bentangkan ialah peruntukan dan agihan daya tahan sektor swasta. Sektor swasta merupakan sektor ekonomi terbesar dalam ekonomi campuran. Oleh itu, pihak kerajaan perlu membantu sektor swasta untuk menjaminkan daya tahan mereka untuk membiarkan sektor swasta dapat menyumbangkan ekonomi kepada Malaysia. Sebagai contoh, dasar-dasar yang dilaksanakan oleh pihak kerajaan seperti mengawalkan pasaran, penentuan harga dan sebagainya boleh membantu sektor swasta meneruskan perniagaan mereka. Sesungguhnya, kerajaan Malaysia memang bergantung kepada sektor swasta untuk menjamin ekonomi negara. Jadi, sektor swasta akan sentiasa menerima bantuan daripada pihak kerajaan. Sekian, terima kasih. Pembentangan yang menarik. Dijemput pembentang seterusnya. Pilihan raya adalah satu proses demokrasi di mana undian digunakan untuk memilih calon yang sesuai. Ia merupakan suatu mekanisme demokrasi untuk memilih calon yang sesuai bagi memenuhi jawatan dalam parlimen. Terdapat dua jenis pilihan raya iaitu pilihan raya umum dan pilihan raya kecil. Pilihan raya umum diadakan apabila parlimen atau Dewan Undangan Negeri dibubarkan atau terbubar sendiri selepas tamat tempoh 5 tahun. Manakala pilihan raya kecil pula berlaku apabila terdapat kekosongan kerusi parlimen atau DUN di luar jangka. Antara peranan kerajaan terhadap pilihan raya ialah untuk membangunkan negara. Parti yang memenangi pilihan raya memainkan peranan yang sangat penting dalam memastikan pembangunan negara berlaku dengan baik berbanding tahun sebelumnya. Dengan ini dapat disimpulkan bahawa pilihan raya merupakan satu cara yang baik dalam menentukan pemimpin negara. Walau bagaimanapun, rakyat perlulah membuat pilihan yang bijak kerana pilihan rakyat merupakan masa depan negara. Tahniah. Seterusnya, sistem kesihatan dan pengurusan COVID-19. Coronavirus merupakan satu penyakit berjangkit yang berbahaya yang mula ada di Malaysia pada awal tahun 2020. Virus ini menyerang pada badan manusia dalam berbagai simptom yang berbeza, antaranya batuk, demam, sesama dan lesu badan. Peranan kerajaan mengurus sistem kesihatan dan pengurusan COVID-19 di Malaysia adalah dengan kerajaan mengenakan sekatan PKP, PKPB, PKPP sepanjang tahun 2020 hingga tahun 2021. Hal ini untuk mengekang gejala COVID-19 dari terus merebak. Seterusnya, kerajaan mengenalkan aplikasi MySejahtera bagi memudahkan rakyat Malaysia mengakses data kesihatan berkaitan COVID-19. Kerajaan juga memberi inisiatif seperti pakej rangsangan ekonomi prihatin dan pelan jana semula ekonomi negara penjana untuk meringankan beban rakyat. Pembentangan menarik. Seterusnya, Sedewasa ini sering meniti dari bibir ke bibir umat Malaysia di segenap 4 penjuru dunia tentang isu kenaikan harga barang. Jika sebelum ini, isu kenaikan harga barang kerap berlaku di musim perayaan, namun kini isu ini berlaku tidak kira masa dan ketika. Oleh itu, peranan kerajaan dalam mengawal isu ini adalah penting
Untuk tahun 2022, kerajaan telah memperuntukkan sebanyak RM31 bilion dalam bentuk subsidi, bantuan dan insentif termasuk pemberian subsidi petrol RON95 dan diesel serta minyak masak dan tepung kepada pengguna. Selain itu, kerajaan juga memperkuasakan ke atas perundangan berkaitan Akta Kawalan Harga dan Akti Pencatatatan 2011. Kerajaan juga melaksanakan skrim harga maksimum musim perayaan dan melaksanakan usaha dengan menggerakkan anggota penguatkuasa dan pegawai pemantau harga, melaksanakan program jualan keluarga Malaysia, memasukkan keperluan permit import beli ganda dan melaksanakan larangan ekspor 36 juta ayam sebulan mulai Jun hingga pengeluaran bekalan dan kehendakan harga menjadi stabil. Tahniah. Pembentang yang terakhir, Kerajaan dalam pelaksanaan dasar fiskal federal di Malaysia terbagi kepada 3 perkara, iaitu yang pertama ialah dengan menjalankan fungsi agihan. Kerajaan pusat merupakan badan atau pihak yang terlibat dalam fungsi agihan ini. Selepas itu, peranan kerajaan yang lain dalam pelaksanaan dasar fiskal federal di Malaysia ialah kerajaan berperanan menjalankan fungsi penstabilan. Fungsi ini turut dijalankan dan diuruskan oleh kerajaan pusat. Seterusnya, peranan kerajaan yang terakhir dalam pelaksanaan dasar fiskal federal ialah menjalankan fungsi peruntukan. Hal ini demikian kerajaan negeri dan kerajaan tempatan berperanan dalam menyediakan barangan dan perkhidmatan awam tambahan. Kesimpulannya, dapat disimpulkan bahawa terdapat banyak langkah dan kaedah pelaksanaan fiskal federal di Malaysia. Hal ini kerana kestabilan ekonomi dan kesejahteraan sesebuah negara dapat dicapai dengan kemajuan dan pemerintahan yang mantap dan membangun. tahniah kepada semua pembentang. Sampai di sini sahaja kelas kita. Terima kasih.